KPM. Baiklah, mana murid-murid cikgu ni? Nak daftar ke tak nak ni? Dah petang dah ni. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu nak tanya, kat sini ke tempat untuk daftar masuk asrama? Ya, sudah tentu. Ini tempatnya. Okey, boleh saya letak barang dulu kat sini. Okey, silakan. Siapa nama awak? Nama saya Irfan cikgu. Okey, boleh cikgu Irfan. tengokkan dulu file Baik, saya. saya tengok sekejap nama borang kamu. Dah jumpa kawan-kawan ke di luar sana? Tak ada cikgu, saya tak ada kawan dekat sini. Ada kawan? Alah, jangan risau. Nanti kan lama-lama awak ada di sini, awak dapat mula-mula dapat kawan baru. Lepas tu, yang paling penting Irfan dapat fokus dalam pelajaran. Itu yang paling penting, betul tak? Itu yang paling penting, betul cikgu. Ya, jadi jangan masam-masam muka cikgu tengok sedih je. Kalau macam tu Irfan akan cuba yang terbaik untuk tinggal dekat asrama ni. Boleh? Ya, selamat maju jaya Irfan. Cikgu ambil dulu borang kamu, silakan. Blok Irfan dekat mana? Di blok A untuk pelajar lelaki. Ya, silakan. Terima kasih cikgu, jumpa nanti ya. Bersemangat Irfan. Okey, bersemangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Blok A. Ya. Situ. Kat sini. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua menonton? Irfan doakan agar anda keadaan yang baik dan ceria selalu. Untuk hari ini sebenarnya kita akan mendalami ilmu bahasa Melayu untuk tingkatan 1 dan sekarang ini Irfan akan perkenalkan guru kita iaitu Cikgu Irma Hanum binti Jubri dari SMK Dharma Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan, cikgu khabar baik alhamdulillah. Irfan sihat? Saya sihat. Saya tadi baru masuk asrama. Berjumpa dengan Cikgu Irma tadi. Nampak dah ceria dah. Dah ceria, dah bersemangat. Okey. Betul. Kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Syamila Nair, anak perempuan Chandran dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu Syamila kerana bersama kami untuk episod kali ini. Baik. Untuk itu cikgu, kita tidaklah bertiga saja kerana kita ditemani oleh murid-murid cikgu yang berada di tempat sekarang ini. Jadi apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan. Baiklah, bersama-sama cikgu pada hari ini dalam Google Meet, murid yang pertama, Muhammad Hafiz Azri bin Abdullah. Hai Hafiz. Seterusnya, Swega Batmanaden. Hai Swega. Murid cikgu yang ketiga ialah Muhammad Fauzan Amin bin Arif Fasya. Hai Fauzan. Dan yang keempat, Alia Nur Syuhada binti Muhammad Khairuddin. Hai Alia. Baik, kita bersama dengan 2 ekor kumbang dan 2 kuntum bunga bersama kita untuk episod kali ini. Jadi, seperti yang Ifah katakan tadi, kita akan belajar bahasa Melayu tingkatan 1. Tetapi sebelum itu, Ifah nak tanya sikitlah, apa kaitan gimmick kita dengan topik untuk hari ini, cikgu? Baik, terima kasih Irfan. Jadi, cikgu akan terus maklumkanlah ya tentang tajuk kita pada hari ini bertepatan dengan yang kita lakonkan tadi, iaitu kita Irfan pada hari ini perlulah bersedia untuk menerima ilmu walau di mana juga kita berada kerana kita ada pada masa kini cabaran pendidikan itu sangat besar. Baik. Jadi bersedia untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi cikgu akan teruskan dengan apakah ilmu yang kita nak tuntut, yang kita nak belajar. Jadi kita akan selami sama-sama pada hari ini standard kandungan yang kita akan belajar pada hari ini iaitu 2.4 membaca secara ekstensif pelbagai bahan untuk mengukuhkan kelancaran membaca, meluaskan perbendaharaan, kata dan ilmu pengetahuan. Jadi standard pelajaran kita ialah 2.4.1 membaca secara ekstensif bagi bahan fiksyen dan bukan fiksyen untuk meningkatkan penguasaan kosakata dan ungkapan menarik dengan pemahaman dan penghayatan yang baik. Jadi Irfan bahan fiksyen dan bukan fiksyen. Mungkin Irfan dah tahulah tapi cikgu nak terangkan juga di sini bahan fiksyen itu ialah bahan rekaan karya rekaan maksudnya di depan Irfan. Jadi murid-murid di sekolah telah dibekalkan dengan bahan komsas. Jadi yang mereka dapat itu seperti novel, cerpen, itulah yang dikatakan dengan bahan fiksyen. Okey, ini antara contohnya cikgu. Ya, betul. Kalau bukan fiksyen pula sudah tentulah yang sebaliknya iaitu yang ada fakta dan selalunya mempunyai fakta lah untuk murid-murid baca. Jadi cikgu akan teruskan dengan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Jadi akhir siaran nanti cikgu harap murid-murid dapat membaca pelbagai bahan dengan teknik KWLH. Yang kedua, murid-murid dapat menyatakan maksud kosakata dan ungkapan menarik daripada petikan teks. Yang ketiga, murid-murid dapat membina ayat bagi kosakata atau ungkapan daripada petikan teks. Jadi
izinkan cikgu untuk menerangkan juga beberapa istilah yang kita akan sebut dalam sesi pelajaran kita pada hari ini, iaitu Silakan, ekstensif. Ya. Ekstensif ini bermaksud luas liputannya. Jadi pada hari ini murid-murid akan membaca bahan yang terdiri daripada bahan fiksyen dan bukan fiksyen. Ya. Jadi bacaan itu adalah bacaan yang luas dengan teknik yang kita akan buat nanti, teknik KWLH. Seterusnya, maksud kosakata. Baik Irfan, apabila kita membaca, sebenarnya kita akan meningkatkan pembedahan kata kita. Maksudnya apabila kita baca, kita dapat perkataan baru. Betul? Kita akan jumpa dengan pelbagai perkataan yang Jadi baru. itulah yang kita sebut sebagai pembedahan kata. Jadi perlu banyak membaca. Seterusnya, ungkapan menarik. Jadi ungkapan menarik ialah susunan kata yang menarik dan mempunyai maksud tertentu seperti peribahasa, kata-kata hikmat dan cogan kata. Baik, saya teruskan dengan sebelum itu, cikgu nak beri contohlah kan ungkapan menarik kan. Jadi berkaitan dengan tema kita hari ini, wadah ilmu. Contoh, kita boleh gunakan membaca jabatan ilmu. Jadi nak dapat ilmu banyak kan, kita kena membaca. Jadi bersesuaianlah dengan tajuk kita hari ini, kena membaca. Kena membaca. Untuk Itu yang paling meningkatkan penting. ilmu. Baik, seterusnya ialah teknik bacaan KWLH. Jadi untuk teknik bacaan KWLH ini, cikgu ingin meminta murid-murid cikgu yang berada dalam Google Meet untuk bersama-sama dengan cikgu terangkan sedikit apa yang murid faham tentang KWLH ini, sebab murid-murid dah pun buat di dalam kelas sebenarnya. Dah selalu baca, dah selalu buat. Baik, boleh tak kita dapatkan respon daripada murid pertama? Okey, siapa nak cuba dulu? Mungkin kita boleh dengan huruf K. Apakah yang dimaksudkan dengan K dahulu? Silakan. Apa itu K dalam KWL? Silakan murid-murid cikgu. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Izinkan saya, cikgu. Ya. Okey, Fauzan, silakan Fauzan. K ialah know perkara yang sudah diketahui sebelum membaca. Ya, terima kasih Fauzan. Bagaimana pula dengan W? Siapa nak cuba? Izinkan saya, cikgu. Ya, Hafiz. W ialah what, perkara yang hendak diketahui sebelum membaca. Terima kasih. Kemudian kita pergi kepada huruf L. Apa maksud itu L apa di situ? Pula, Saya cikgu. Ya. L ialah learn, iaitu perkara yang dipelajari selepas membaca. Terima kasih Suiga. Bagaimana pula dengan H? Silakan. Siapa nak bantu untuk huruf H pula? Ya. Ada tak siapa nak? Izinkan saya cuba, cikgu. Ya, Okey, Alia. Sila silakan, Alia. H ialah how, yang bermaksud cara untuk mendapatkan maklumat tambahan yang ingin diketahui melalui bacaan seterusnya. Baik, terima kasih. Jadi, itulah yang disebut sebagai KWLH. Jadi, cikgu nak terangkan juga bagaimana nak laksanakan KWLH ini dalam bacaan kita nanti. Baik, murid-murid telah pun dibekalkan dengan borang ataupun carta KWLH. Mungkin murid-murid boleh angkat sedikit nak tengok mana borang tu murid-murid. Okey. Ya, okey, kurang jelas sedikit. Okey. Baik, jadi apakah yang murid perlu lakukan Irfan? Jadi di lajur K, murid-murid sebelum murid-murid baca, murid-murid perlu nyatakan dahulu tajuk besar ataupun tajuk kecil di lajur K. Di K. Ya, kemudian maksudnya apa yang mereka tahu sebelum buat bacaan. Kemudian kita pergi kepada lajur W. Murid-murid boleh bina soalan apa yang mereka ingin ketahui daripada bahan bacaan itu. Baik. Kemudian lajur yang ketiga ialah lajur L. Apa yang telah murid dapat, perkara yang murid telah belajar daripada petikan. Jadi murid-murid perlu masukkan maklumat dalam lajur L, iaitu lajur yang telah dipelajari. Seterusnya kita ada lajur H. Jadi bagaimana murid-murid nak mengetahui maklumat tambahan sekiranya perkara yang murid ingin ketahui dalam lajur W tadi tak dapat dalam bahan bacaan. Ya, tak ada dalam bahan bacaan. Maka maklumat tersebut dipindahkan dalam lajur H dan murid-murid perlulah mencari sumber lain untuk membuat bacaan yang seterusnya supaya dapat tahu apa yang lagi mereka belum ketahui. Baik, itu caranya untuk kita membuat bacaan dengan baik menggunakan teknik KWLH. Jadi itu antara benda yang kita akan cuba sampaikan pada hari ini. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.